Assalamualaikum. Hari ini 17 Oktober, hari Isnin, merupakan hari ketiga kami di Balkan. Pagi tadi kami telah mengelilingi bandaraya Zagreb, iaitu di kawasan bersejarah. Pada mulanya kami meronda dengan bas, dibawa melihat pelbagai bangunan-bangunan yang bernilai sejarah yang terdapat di bandaraya Zagreb. Kemudian kami dibawa berjalan kaki di kawasan tanah tinggi, kawasan bukit lah. Dan dikatakan di puncak bukit itu ada sebuah gereja katedral yang sangat terkenal, menjadi mercu tanda kepada Zagreb. Kemudian kami dibawa masuk terowong. Ada satu terowong juga bersejarah. Okay. Jadi pada pengamatan saya semasa di Zagreb, di bandaraya Zagreb, saya tidak menemui sebuah masjid pun, kecuali satu. Itu pun yang sedang dibaik pulih, katanya untuk dijadikan galeri. Jadi setakat pemerhatian saya, rombongan kami tidak menjumpai atau menemui atau singgah di sebarang masjid di bandaraya Zagreb. Gereja memang banyaklah, dan bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di Zagreb pun sebahagiannya adalah asalnya gereja. Jadi sekarang kami sedang dalam perjalanan untuk menuju ke satu lagi kawasan pelancongan yang terkenal di Croatia, iaitu di Tasik Plivice. Sebutan orang tempatan saya tak erti lah, tapi kalau ikut ejaan tu Plivice, iaitu dikatakan sebuah tasik yang paling terkenal lah di Balkan ni. Dikatakan paling cantik. Dia ada 16 tingkat semua sekali. Ada 16 tingkat, 16 tasik-tasik. Ada 16 tasik semua sekali, dan katanya diletak di bawah UNESCO. Dan untuk masuk ke Tasik Plivice ni, kita kena bayar 30 euro setiap orang, dan duit euro ni kena tukar kepada duit kuna, mata wang Croatia. Jadi kami melalui lebuh raya sebenarnya ni. Kami akan melalui lebuh raya yang menyambungkan Zagreb dengan bandar Rijeka. Ni. Di sini kami melalui ada sebuah bandar sini. Ada sebuah bandar kami lalu ke sini. Bandar yang terletak di lebuh raya.
melihat jalan kereta api ni, landasan kereta api ni mengingatkan kita kepada cerita-cerita perang, cerita perang dulu Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah ni, di sebelah barat. Dan ditambah lagi dengan gerabak-gerabak yang sudah usang ni, yang sudah tidak digunakan. Ni. Jadi mengingatkan, memberi kenangan kepada kita. Jadi kita boleh lihat keadaan sebenar, bagaimana keadaan di negara barat ni. Dan ni saya percaya stesen kereta api yang mungkin dipakai ataupun tidak dipakai lagi. Kami sedang melalui bandar Karlovac. Bandar Karlovac iaitu bandar di Croatia Tengah ataupun di Central Croatia. Bandar ni terletak di lebuh raya yang menyambungkan di antara Zagreb dan Rijeka, antara Zagreb dengan Rijeka. Jadi bandar ni boleh dihubungi dengan dua jalan, lebuh raya, jalan raya tu, lebuh raya, dan juga landasan kereta api, landasan kereta api. Ini gerabak-gerabak kereta api yang ada yang kelihatan di sini. Kita sedang melepasi gerabak-gerabak kereta api ini, tapi nampak macam sudah tidak digunakan. Tapi wallahualam lah, tak tahu. Ini sebuah sungai ni, sungai tak tahu sungai apa. Cantik ni sungai ni. Dia dan rumah-rumah di sini kelihatan rumah-rumah ala Eropah lah. Ada bangunan, gedung perniagaan dan lain-lain. Ini kawasan kelihatan kawasan pedestrian tu, serombong tinggi tu, macam nampak macam apa kata tu, power station, nampak macam power station style dia, style serombong dia tu, jana kuasa elektrik. Jadi wallahualam, saya pun tak dapat memastikannya. Kelihatan pokok-pokok sudah mula berubah warna kerana sudah tiba musim luruh, dan ada sebahagiannya yang sudah mula gugur. Kita belum jumpa kawasan yang
betul-betul cantik atau menarik dengan warna, pelbagai warna, kekuningan, keemasan, keperangan, daun-daun menghadapi musim luruh atau musim gugur. Kami masih lagi berada dalam bas meneruskan perjalanan ke Tasik WC. Sekarang kami sedang melalui kawasan pertempatan yang terletak di antara dua banjaran gunung. Apa yang kita nampak ialah tumbuh-tumbuhan sudah mula berubah warna daun-daunnya, dan kita lihat kawasan ini sebenarnya adalah kawasan pertanian. Ini tengok cantiknya ada sungai, sungai yang mengalir di tepi lebuh-raya yang kita lalu ni. Memang cantik lah, memang cantik. Itulah hebatnya Allah SWT. Tabarakallah, Masya Allah. Itulah Allah, Tuhan yang Maha Satu. Allah telah mencipta bumi ini dengan pelbagai jenis tanah, dengan pelbagai kesuburan, kemudian ditumbuhkan dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, pelbagai jenis tanaman, dan dikeluarkan pelbagai jenis hasil. Jadi kawasan ni yang kita tengok sebahagiannya pokok-pokok adalah pokok-pokok jenis anggur yang ditanam, dan dihiasi dengan rumah-rumah yang kelihatan cantik dengan seni bina yang hampir sama, dan apa yang kita lihat suasana bersih, tenang. Inilah yang menarik, yang menjadi menarik perhatian kita semasa kita berehlah atau berjualah atau kembara di Balkan. Inilah kelainan yang terdapat di tempat orang berbanding dengan tempat kita. Tempat kita istimewanya tertentu. Di sini istimewanya macam ni. Kita boleh tengok, itu cantik, tengok rumah dia. Bentuk rumah tu hampir sama, cuma tinggi atau rendah saja yang berbeza. Ada rumah yang terletak di tepi jalan, ke dalam, dan ada pokok-pokok yang tumbuh di tepi jalan, dengan daun yang sudah mula berubah warna, jadi menambahkan kecantikan, tambah menjadi lebih menarik. Tapi kalau kita kembara dan tidur dalam bas, semata-mata kita naik bas terus tidur, memang kita tak bolehlah menikmati suasana ni. Jadi saya yang merakam ni boleh menikmati, tapi memang itulah matlamat dia, supaya menjadi kenangan kepada kita. Inilah suasana di tempat orang di Balkan. Cuma apa yang saya nampak di Croatia ni sepanjang perjalanan kami dari Zagreb tadi sampai sekarang, saya belum nampak pun sebuah masjid di sepanjang jalan ni. Sepanjang jalan yang kami lalui ini, saya belum lagi menemui walaupun sebuah masjid. Jadi kalau kita nak buat ramalan tu, kebarangkalian, orang kata tinggilah kebarangkalian kawasan ni mungkin tidak ada orang Islam ataupun bilangannya sangat kecil, dan dia kalau solat pun mungkin dia solat di rumah. Aktiviti agama tu mungkin dilakukan di rumah. Tapi macam itulah sepanjang perjalanan kami di Croatia ni, dari Bandaraya Zagreb untuk menuju ke Tasik WC, saya belum nampak lagi
walaupun sebuah bangunan masjid di sini. Dan kelihatanlah pokok-pokok tu dengan bentuknya yang tersendiri sesuai dengan iklim cuaca di sini. Kita boleh nampak pokok-pokok tu, dan dia kelihatan cantik bila tiba di musim luruh ni, kerana daun dia mula berubah. Ini adalah kawasan yang kami lalu ni, sebenarnya adalah kawasan pertanian. Dan saya nampaklah sepanjang perjalanan, sepanjang kembara kami ke sebahagian negara Itali dan di sekarang Croatia, kami nampak seolah-olah negara ni boleh dikatakan adalah negara pertanian. Pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan rakyat negara-negara di negara Balkan yang setakat yang telah kami lalui, Itali dan juga Croatia ni. Pemandangan yang kami lihat sepanjang perjalanan kami ni hampir samalah dengan bina rumahnya, dengan kawasan ladangnya. Cuma yang kami terintai-intai ialah suasana tumbuh-tumbuhan liar yang menghadapi musim luruh. Jadi kalau kita tengok sekarang dah ada dah. Kita boleh nampak dah yang warna kekuningan, keperangan tu kita boleh nampak. Itulah keadaan pokok apabila tiba musim luruh di negara yang mengalami 4 musim. Musim luruh ni kita, kalau orang putih kata autumn lah. Musim luruh dia kata autumn. Ataupun luruh pun boleh, nak kata musim gugur pun boleh lah, samalah. Hakikatnya daun jatuh ke bawah. Cuma yang hebatnya Allah ni, pokok tu walaupun daun dia luruh, tapi pokok Allah tak jadikan dia mati. Itulah hebatnya Allah SWT. Ada orang sebenarnya kadang tidak berapa suka lah tengok pokok ni. Dia kata asyik tengok pokok aja hijau, tak ada warna lain. Sebenarnya dari segi kesihatan mata memang bagus, memang digalakkan. Dan ada orang katalah, ada ustaz kata, betul salah wallahu alam, dalam kitab apa dia tulis, supaya kita melihat objek-objek yang berwarna hijau, contohnya tumbuh-tumbuhan, kerana dia boleh menyihatkan mata kita, pemandangan kita. Setelah sekian lama kami melalui jalan kawasan tanah rendah, sekarang kami mula mendaki kawasan tanah tinggi, kawasan pegunungan. Jadi kemungkinan kami semakin menghampiri kawasan Tasik Plitvice, Plitvice. Jadi Tasik itu terletak di kawasan pergunungan. Suasana yang kami lalui masih hampir sama, tapi sekarang kita nampak semakin banyak pokok-pokok yang menggambarkan sedang menghadapi musim luruh. Jadi inilah yang memberikan suasana yang menarik, yang cantik, amazing, beautiful. Di negara barat, itu negara yang ada 4 musim ni. Jadi bila kita melawat, biasa kita masa-masa yang kita suka datang ialah musim bunga, musim bunga.
spring, kita nak tengok bunga-bunga yang cantik di sini. Kemudian musim buah, nak tengok petik buah dan musim luruh juga cantik. Musim luruh, autumn ni cantik. Cantik kerana daun pokok tu dia berubah warna. Itulah ciptaan Allah SWT. Hebatnya Allah. Allah boleh buat apa saja mengikut suasana, situasi yang ada. Di barat ni di macam di Balkan ni lain, di tempat kami di Malaysia lain suasana. Di Malaysia ada juga pokok yang mengalami musim luruh, iaitu pokok getah. Salah satu contoh pokok getah, dia ada masa dia akan luruh daun dia. Daun dia luruh semua ke bumi. Kemudian dia akan berpucuk dan tumbuh daun baru, keluar daun baru. Memang cantik lah. Memang cantik kelihatan pemandangan di sepanjang perjalanan kami hari ni. Sekarang tengok boleh nampak pokok-pokok yang berbeza warna, daun-daun dia lah. Ini kita belum sampai di kawasan yang betul-betul tu lah. Ni mungkin laluan ni mungkin tak banyak, tak banyak pokok-pokok yang mempunyai daun yang berbagai warna, yang mengalami period atau era atau masa luruh dia. Dan kadang-kadang yang menambah lagi kecantikan laluan kami ni, kadang-kadang ada sungai di tepi jalan. Jadi sungai tu cantik, air dia jernih, air dia kelihatan kehijauan. Itu yang lagi yang orang kata cantik lah. Itu semua ciptaan Allah SWT untuk menguji kita, sama ada kita bersyukur ataupun kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita semua. Jadi kita kena jagalah alam sekitar ni. Alam sekitar kena jaga. Semakin tinggi kita mendaki, tabarakallah, masya Allah, memang cantik lah. Memang cantik. Pemandangan rumah-rumah di kawasan pergunungan, diselang-seli pula dengan pokok-pokok yang kekuningan, keemasan. Lebih kurang pukul 1 tengah hari sekarang ni kami memasuki sebuah bandar kecil seperti Pekan. Dan kalau tengok pada tulisan tu, di sini ada Carlobek Bangka. Ini bandar ni saya percaya masih duduk di kawasan Carlobek. Ini tidak ada tanda yang kita boleh kenali apa nama bandar ni.
Tapi walau macam mana pun kami masih belum tiba lagi di Tasik Pelik Visay, masih belum tiba. Saya tak tahu jangkaan tiba pukul berapa. Ini pun sebenarnya dah hampir ni, kalau ikut makluman daripada ketua rombongan, mengikut masa yang diberikan, ini maknanya kita semakin hampir lah dengan Tasik Pelik Visay. Kami sedang melalui kawasan pergunungan, kawasan tanah tinggi ni. Pokok-pokok pun nampak daun, kelihatan cantik berwarna-warni, tapi tak banyak lah. Tak banyak. Ada lagi yang masih berbunga, ada yang berbunga tu tapi tak banyak. Yang dah berubah daun. Tapi sebenarnya dia terlindung di belakang, terlindung sebab tanah ni di tepi jalan ni tanah lebih tinggi, jadi kita tak dapat lihat tumbuh-tumbuhan yang di sebelah belakang. Ini masih lagi kawasan ladang di kawasan tanah tinggi, ladang di kawasan tanah tinggi. Kawasan yang kami lalui ini terdapat gereja-gereja lama lah. Terdapat gereja lama. Sekarang dah satu suku lah, lebih kurang satu suku sekarang. Kami masih lagi dalam perjalanan.
keindahan suasana semasa musim luruh. Satu contoh lah. Memang cantik lah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta apa saja untuk kepentingan dan faedah manusia dan kehidupan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai ke Plit Vise Lake ataupun Plit Vise Lake. Itu pronounce bahasa dia orang lah Tasik ini adalah kawasan ni adalah kawasan istilah macam taman negara yang tercantik di Eropah. Dia mempunyai tasik semula jadi yang mempunyai kurang 16 tasik, dan setiap tasik dipisahkan dengan air terjun. Jadi banyak air terjun kat tasik ni, dan warna tasik tu biru, ada hijau, ada kelabu, dan airnya bersih dan difahamkan boleh minum. Cuba saya jangan minum lah, tapi difahamkan bersih. Jadi kita boleh jalan pelan-pelan lah, insyaAllah. Walaupun naik bukit sikit, turun bukit sikit, jadi seolah macam kita jungle trekking lah juga seolah-olahnya, tapi jalan cantik lah Jadi kita boleh bergambar dan sebagainya, dan kita akan jumpa dengan tour guide di sini dan dia akan bawa. Okey, itu saja. Ada soalan? Dan dinasihatkan Mr. Amir ni, Brother Amir nasihat kita boleh jangan semayang di sini, kita semayang di hotel. So kita akan cuba awal supaya kita boleh boleh semayang di hotel, sebab di sini masih lagi Croatia, tak apa-apa nak selesa kita semayang di sini kawasan pelancongan. Takut orang pandang negatif lah. Toilet